Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ni saya nak live sekejap saya. Sebelum kita cuti raya haji ni, yang ni live sebelum kita cuti raya haji. Okey, topik hari ni pasal tekak-telekat dan kita akan start lagi dalam masa 2 minit lah. Kita start lagi 2 minit. Kita tunggu viewer. Saya rasa viewer hari ni pun sangat sikit ataupun tak langsung sebab semua orang sibuk nak beraya esok. Tapi tak apa, sebab saya nak explain sikit sebab soalan tekak-telekat ni banyak sangat saya terima. So, saya jawab-jawab, lepas tu kalau tak ada soalan ni, saya terus tutup lah live ni ya. Okey, kita tunggu lagi 2 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Izwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi seminit lagi. Timing kita lagi seminit. 4.19, kita akan start dengan 4.19 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Afifi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Lela. Okey, kita tunggu sekejap saja lagi. Okey, kita start sekarang. 4.19 tu pun. Okey, untuk masalah tekak-telekat. Ini satu benda yang sangat common. Sangat common ni maksudnya sangat biasa. Masalah yang sangat biasa berlaku. Okay. Tekak-telekat. Dia telekat ni dia senang kata bila rasa macam telan air liur tu rasa slow je tu. Rasa macam melekit terus slow. Yang tu tekak-telekat lah. Lepas tu rasa macam bila telan air liur tu tekak rasa perit. Slow je tu air liur rasa macam tak bestnya. Lepas tu rasa macam nak menelan susah. Bila minum air tu rasa macam slow turun. Yang tu orang kata masalah dysphagia. Akibat masalah acid reflux. Kalau teruk lagi, dia akan jadi ulcer tekak. Orang panggil. Lepas tu dia permulaan nak jadi Barrett esophagus, lepas tu nak jadi masalah yang bukan-bukanlah untuk masalah tekak ni. Okay. Dia starting macam mana pun, dia starting dengan dysphagia dulu. Berlakunya keradangan dekat kita punya tekak ni. So, sebab apa berlakunya keradangan dekat tekak? Sebab ada masalah acid reflux. Dia sama ada acid reflux ataupun silent reflux. Apa perbezaan untuk acid reflux? Acid reflux ni kita rasa dia memang seketul naik. Dia rasa tekak. Dada ni rasa panas. Tekak ni rasa pun panas juga. Lepas tu air liur menjadi masam-masam tu. Dia acid reflux lah. Satu lagi silent reflux dia selalu jadi waktu tidur. Nak tahu macam mana dia jadi tak jadi? Bangun pagi tu hidung rasa sempit. Air liur rasa masam. Tekak rasa berlendir. Lepas tu rasa macam susah je nak menelan air liur. Itu masalah tekak-telekat. Maksud dia dekat sini, kata esophagus kita, berlakunya keradangan dekat dinding tekak ni sebab dinding tekak kita ni tisu lembut. Dia tak tahan dengan kita punya usus. Kalau kita punya usus, dia special dia sebab dia dekat dinding usus tu dia ada mucus. Tempat penghasilan mucus ni hingus lah. Dia ada hingus untuk lindungi kita punya
perut daripada asid perut. Sebab tu dia kalau perut kita ni tak ada hal, tak ada masalah untuk dia ada acidity pH yang rendah, tak ada masalah. Tapi bila dia reflux saja naik ke bahagian tekak, dia memang akan jadi warna merah, dia akan rasa macam jadi kering, telan air liur rasa slow je nak turun. Okey, itu satu So macam mana kalau kita sebelum kita go through dengan kita punya style, cara rawatan MBB apa semua ni dengan 5 plus apa semua, kita start dengan macam mana, apa masalah dengan rawatan konvensional. Okey, untuk rawatan konvensional, problem dia adalah dia bagi macam kita bagi antacid kita bagi antacid, H2 blocker, PPI ataupun paling latest sekali PCAP lah. PPI dan PCAP ni sama saja, dia stop pengeluaran asid perut. H2 blocker kurangkan pengeluaran asid perut. Antacid neutralkan asid perut. Bagaimana ubat-ubatan yang konvensional berfungsi? Ini cara dia. So bila kita reflux ataupun kita macam muntah angin, dia tak rasa perit dekat tekak sebab kita asid perut dah neutral. Kadang-kadang dah neutral lah. Dia punya pH tu tinggi. Dia nak ke alkali. So memang tak rasa tekak tu tak ada apa, dan memang betul dia boleh membantu untuk menyembuhkan kita punya ulcer dekat tekak. Tapi kita kena fikir, punca masalah adalah disebabkan oleh masalah SIBO. SIBO. SIBO ni maksud Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bila kita ambil macam PPI, antacid, PCAP dengan H2 blocker ni, apa yang dia buat adalah mengurangkan kepekatan asid perut kita. Kita akan contoh kalau kita ambil masa dalam 2 minggu saja tak ada masalah. Tapi lebih daripada 2 minggu, dia akan menyebabkan kita jadi masalah kekurangan zat, badan tak boleh function, badan akan turun dalam keadaan stres, masalah asid perut akan berkurangan, masalah SIBO ni akan berlaku lagi teruk. So bila kita stop saja pengambilan ubat ni, benda tu dia akan rebound, dia akan jadi lagi teruk dan lagi teruk dan lagi teruk, sebab kita tak selesaikan masalah SIBO awal tadi, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Small Intestinal Bacterial Overgrowth ni yang menyebabkan reflux tu berlaku sebab dia menapai makanan. Contoh serat, favorite dia serat dengan gula. Makan saja lebih pada benda serat dan bergula ni, contoh macam buah kurma, buah kismis, buah tin, buah zaitun. Lepas tu makan sayur keras, makan nasi lebih, dia memang akan reflux. So benda ni tak akan lari, benda ni akan berulang selagi kita tak selesaikan masalah SIBO ni. Okey, yang tu masalah dengan kita punya cara rawatan konvensional. Cara rawatan MBB pula dia mudah. Okey, untuk cara rawatan MBB ni kita selesaikan punca masalah SIBO. Kita ambil Half5 Plus ni untuk balancekan kita punya bakteria usus, untuk selesaikan masalah SIBO, dan Half5 Plus ni membantu dalam 40% sahaja. Baki 60% ada servis saya lah, MBB, makan bagi betul. So ikutlah makan bagi betul ni ya. Bila tak ada saja acid reflux, kita tak ada masalah tekak telekat, selesailah masalah telekat ni, itu saja. So hari ni pendek sangat lah, kita selesaikan masalah. So saya recap balik, untuk selesaikan masalah telekat, kita jangan bagi jadi masalah acid reflux ataupun silent reflux. Untuk selesaikan dua benda ni, kalau kita ambil cara rawatan konvensional, boleh selesaikan, tapi hanya untuk sementara waktu sahaja. Dia tak selesaikan punca masalah, dan kalau kita buat cara ini berterusan, kita akan jadi masalah kekurangan zat, dan masalah kekurangan zat ni bukan satu benda kecil ya. Dia akan menyebabkan jadi masalah tulang reput, dia akan jadi menyebabkan masalah semualah, jantung, hati, buah pinggang, semua terlibat sama. So yang ni satu. So cara yang paling baik adalah alternatif yang saya bagi, iaitu amal Half5 Plus dengan praktis MBB. Untuk kalau tak tahu praktis MBB ni dengan detail, untuk tak berapa pasti MBB ni, tak tahu MBB ni dengan detail, kita ambil kita ambil apa ni, kalau tak tahu MBB dengan detail, ambil nombor saya ni ya, 012503 5 apa macam ni, orang tak faham, 503 7753.
Ini nama saya dan saya akan explain MBB. Kalau saya rasa macam waktu tu saya tak cukup time, saya akan serahkan kepada saya punya Dietech lah. Tim Dietech akan masukkan dalam grup MBB masing-masing. Lepas tu kita selesaikan masalah ni. Okey, sekarang ni saya jawab soalan lah. Sebab petang-petang ni memang kelang kabut orang nak balik raya pun. Saya tengok balik. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Syafarul. Waalaikumsalam Tuan Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tanya, kalau sejuk kaki berdebar, sesak nafas dan kebas sebab apa yang boleh tak minum hafal ini? Boleh sangat-sangat. Boleh sangat-sangat. Dan selalunya untuk menyebabkan masalah sejuk kaki berdebar, benda biasa. Apa minta Tuan Syafarul join saya punya grup MBB, join saya punya grup Telegram, subscribe kepada saya punya YouTube channel. Dekat situ saya terang explain semua dah dengan detail mengenai masalah tuan ya, yang sejuk kaki, punca sejuk kaki, punca masalah kita berdebar laju, punca masalah kita jadi sesak nafas, punca masalah jadi kebas. Saya dah explain semua dengan detail. Okey, untuk alang-alang tu saya explain sekali lagi lah. Saya explain sekali. Untuk nak jadi masalah apa sesak nafas, senang saja. Kita kena tahu sebab apa sesak nafas. Maksudnya kita punya paru-paru tu tak boleh nak kembang kecut dengan sempurna akibat masalah gas. Kita ada masalah sibuk. Usus kita kembung, tolak perut ke atas, dia akan sakit. Selalunya dia akan sakit bawah rusuk kiri, tangan sebelah kiri dia akan rasa lengoh, tak boleh, susah nak angkat. Okey, bila jadi itu selesai, diafragma kita tak boleh kembang kecup. Bila tak boleh kembang kecup, kita nafas jadi pendek. Bila nafas jadi pendek, badan kita dan otak akan hantar signal kepada jantung kita untuk cepatkan degupan jantung, sebab orang ni kemungkinan dia kena cukup dengan beruang sebab dia tak tahu kita sesak nafas sebab kita kembung. Okey, kalau kebas sama juga, dia sama ada kebas bahagian tangan boleh, kebas belakang boleh, kebas kita punya lutut, kebas bahagian betih pun boleh, sebab kita dekat kita punya sistem penanaman kita yang kontrol dia ada saraf vagus yang dia berakar semua daripada kita usus saraf tunjang. Dia kontrol kita semua, kita punya cara penadaman kita macam mana kemud, najis, parasympatesis, kita punya pankreas, tembak, jus, empedu, apa semua, function apa semua. Ini saraf vagus kita kontrol. Okey, bila berlaku saja dia ada pressure yang tak dikenal pasti, kita kembung, automatik dia tekan saraf tersebut dan automatik dia akan efek satu badan. Kadang-kadang kita ada migraine dekat bahagian mata kita ni, kita tekan, kita senawa. Bukan maksudnya angin ke sini. Tak, angin tu tetap, gas tu tetap masih dekat usus kita. Cuma kita rangsang dia punya saraf, kita tekan supaya memudahkan kita senawa. Itu sahaja. Kalau nak minum Hafal Plus, silakan. Dan kita praktis sekali, MBB sekali untuk selesaikan masalah penadaman kita ni. Okey. Tuan Azhar Sharif. Tuan, saya mau tanya, tekat-tekat tambah migraine termasuk sinta acid reflux ke? Ya, betul. Memang termasuk. Dia bukan setakat migraine saja tau. Dia akan efek kita punya bahagian tengah telinga kita. Lepas tu dia akan efek kita punya salur separuh bulat. Dan kita akan jadi macam, dia akan jadi vertigo lah, yang jalan tak stable. Rasa macam naik lift dan memusing. Dan tahu senang saja acid reflux yang vertigo yang disebabkan acid reflux, telinga akan berdesing, rasa kedap dan rasa panas. Itu dia punya tanda. So dia memang, kalau jadi itu saja, kita akan jalan goyang lah. So nak selesaikan vertigo tu ataupun tekak-tekak tu, jangan menjadi acid reflux lah. So benda ni akan selesai sendiri. Okey. Betul ke vitamin C soluble boleh kurangkan masalah silent reflux? Dia bukan setakat vitamin semua. Dan sekarang ni kita kena selesai punca masalah SIBO tersebut. Dan nak selesaikan masalah SIBO ni memang kena top up zat lah bagi badan function normal balik. Bila badan boleh function normal balik, kita tak ada masalah SIBO, kita tak ada masalah acid reflux lah. Itu sahajalah. So memang betul lah. Cara yang satu lagi, kalau nak makan daging merah pun boleh. Makan benda-benda yang berkualiti. Okey. Salam tuan, saya ni tekak melekat. Selalu selepas makan. Kalau tak makan, taklah rasa sangat. Memanglah sebab dia acid reflux. Memang rasa macam tu pun selepas makan. Tengok jenis makanan. Kalau kita makan macam sayur lebih. Orang kata untuk orang ada masalah penadaman ni, dia kena makan sayur lebih, kena makan buah lebih. Memang tak, memang akan tekak-tekak. Lepas tu tekak tu kan lagi rasa tekak sebab dia akan reflux. Dan orang tu akan jadi masalah sembelit, najis jadi kerah, najis warna hijau, buangan yang besar tu berdaun. Perut pun berangin juga. So jangan buat benda-benda tu. Okey, tuan, nak daging goreng kunyit boleh makan tak? Tak sempat nak masak balik kampung. Boleh, tak ada masalah. Nak masak goreng, nak masak
Nak masak goreng kunyit, boleh. Nak masak bakar ke apa dengan air asam ke apa, semua boleh, tak ada masalah. Cuma untuk permulaan, ingat permulaan untuk mereka yang masih dalam MBB masih beginner ataupun intermediate, jangan amalkan santan. Jangan makan benda bergulai. Berkari tak apa, bergulai ni dia santan sikit. So jangan makan tu. Lepas tu kalau dah masuk MBB advance dah, dia boleh makan 2 kali sehari ataupun sehari sekali, baru kita start introduce balik santan slow. Sebab santan ni benda yang bagus. Cuma untuk awal-awal tu kekurangan enzim akibat masalah SIBO menyebabkan kita menghadapi masalah untuk nak hadam gula daripada santan tersebut. Itu sahaja. Sebab minyak kan, minyak tak ada masalah. Minyak silakan makan, nak makan benda bergoreng ke apa ke, semua silakan. Pakai minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Dia minyak lemak tepu. Jangan pakai minyak sayur. Minyak sayur ni flower oil, minyak jagung, semua tu jangan pakai. Pakailah minyak kelapa sawit. Okey. Kismis bagus ke makan dengan kuantiti yang banyak? Tak elok. Untuk orang ada masalah perhadaman, memang tak elok untuk pengambilan kismis yang banyak. Sebab dia buah-buah kering. Buah-buah kering contoh macam buah tin, kismis, kurma. Dia akan makan, dia memang akan kembung. So tak boleh lari, sebab kita kena faham. Untuk berlaku kembung, dia kena ada benda yang menapai. Benda yang boleh melalui proses penapaian. Contoh benda berserat lah. Benda berserat dan bergula. Dan kalau makan buah-buah kering ni memang komplit lah. Dia gula dia memang concentrated dan berserat dia pun concentrated. Makan memang senang kembung. Okey. Macam mana nak elokkan penghadaman? Kena makan apa? Okey. Macam mana nak elokkan penghadaman? Kena makan apa? Soalan ni sangat susah ni nak jawab ni. Sebab saya nak kena tahu tu condition macam mana, apa semua macam mana. Sebab kalau secara teori makan brokoli pun boleh mengelakkan penghadaman. Tapi kalau praktikalnya tak sesuai. Dia kena tahu dekat mana duduk sekarang ni, perut sentiasa kembung, pening ke, rasa anxiety level tu dekat mana, apa semua. So baru saya dapat info data-data yang mencukupi, baru kita boleh atur untuk diet yang sepatutnya. Okey. Kalau makan 1 atau 2 kali sehari tak akan sembelit. 1 atau 2 kali sehari tak akan sembelit. Tak akan sembelit. Cuma kalau kita MBB silap. Allah, apa pula ni? Sekejap, saya nanti jawab lah. Okey. Cuma bila kalau kita MBB silap, paras insulin kita masih tinggi. Lepas tu kita terus buat 2 kali makan sehari ataupun sekali sehari makan sekali, memang akan sembelit. Sebab kita running dengan badan waktu tu, orang insulin tinggi ni badannya running dengan glukos. Dia tak boleh tukar kepada sumber lemak, pakai sumber tenaga ketone lagi. Dia tak boleh, dia tak fat adapt. So dia akan jadi masalah, bukan setakat sembelit. Dia akan jadi sembelit. Dia akan jadi anxiety. Dia akan jadi susah tidur malam. Dia akan jadi berangin. Yang ni kalau MBB tak betul lah. MBB yang kita terlampau kejar, dia tak boleh macam ni. So ikut keperluan badan. Dia makan, untuk makan ni saya tak suka bagi timing makan apa semua, sebab orang tu kena faham konsep MBB ni sendiri. Kita makan bila keperluan dan kita makan dan kita tak berlapar. Semasa kita praktis MBB ni kita tak berlapar. Kalau berlapar untuk awal-awal tu kita makan sahaja. Cuma pastikan mula-mula memang jumlah nasi tu melebihi jumlah lauk. Slowly kita terbalikkan. Jumlah lauk makin sikit, jumlah nasi makin sikit, jumlah lauk makin banyak. Sayur moderate. Ingat, sayur moderate. Buah manis jangan makan langsung lah. Okey, tempe boleh makan tak? Boleh gagah, boleh makan lah. Kalau tempe ni boleh makan, try. Kalau tak berangin, okey. Sebab dia soya. Okey, kalau sembelit apa kita kena makan dan elakkan? Kalau sembelit, cara yang paling cepat untuk selesaikan masalah sembelit, cara paling cepat sekali untuk selesaikan masalah sembelit adalah makan daging, makan lemak, amal Hafai Plus. InsyaAllah selesai masalah sembelit. 3 benda ni saja. Makan daging, makan lemak, makan Hafai Plus. Selesai masalah sembelit. Bolehlah buang air besar 2 kali sehari terus.
Bukan untuk selesaikan masalah sembelit ni, makan buah, makan sayur banyak, dia tak akan selesaikan masalah sembelit. Orang tu akan jadi masalah buasir pula nanti. Tuan, lepas makan air liur banyak je keluar rasa masam je kat lidah. Ini sebab kita ada masalah acid reflux. Dia memang akan masam dekat lidah. Tekak ni akan rasa berangin je. Itu acid reflux lah, itu acid reflux. Check balik makan sama ada kita makan sayur banyak ke, sayur banyak ke, buah manis ke, tepung ke. Check ni lah. Lepas tu check untuk portion makan sekali. Kalau macam blur juga, macam biasa kontak saya lah senang 012 503 7753. Okey, tuan saya nak tanya sebab orang GERD nafas berbau walaupun dah pergi check doktor gigi cakap gigi sihat okey semua. Ada tak cara nak hilangkan nafas berbau bagi pesakit GERD? Selesaikan masalah SIBO dulu lah. Lepas tu buat scaling gigi lah, buat scaling gigi sekali. Buat cuci gigi tu betul-betul, lepas tu tengok nafas tu berbau tak berbau. Buat cuci gigi. Full thorough check up untuk gigi, lepas tu check untuk gusi sekali. Selalunya problem gusi. Okey, kita tengok. Tuan, kalau makan daging merah terutama kambing boleh menyebabkan panas badan dan sembelit? Tak, dia tak jadi masalah sembelit, dia jadi masalah panas badan. Try dulu, makan dulu. Kalau kurang buah dan sayur, macam mana nak dapat khasiat untuk usus? Sebab nasi dah dikurangkan. Nasi ni dia karbo. Dia sebenarnya manusia ni tak makan nasi langsung dia boleh hidup. Boleh hidup dengan gembira, happy. Macam Pok Masai, Pok Inuit. Dia tak makan langsung karbo. Dia makan lemak semata-mata. Moderate protein. Dia amalkan low carbohydrate, high fat punya diet. Boleh hidup selesa. Dan sayur ni macam non-existent, tak makan langsung pun boleh hidup selesa. Kurang buah dan kurang sayur ni untuk permulaan, ya buat. Lepas tu kita kena adjust dengan kita punya najis. Kalau najis kita berdaun ataupun warna hijau ataupun dia keluar kecil-kecil macam tai kambing, maksud dia kita punya keupayaan usus untuk hadam sayur sangat rendah sebab kita tak cukup enzim untuk hancur sayur tersebut. So kurangkan sayur sampai najis kita jadi warna coklat rokok, lepas tu baru naikkan slow. So berpandukan kepada kita punya rupa najis tu macam mana. Okey. Jeruk buah boleh makan tak? Boleh makan, tak ada masalah, makan lah jeruk buah. Tapi tengoklah buah jeruk mangga ke apa semua, jangan dijerukkan dengan gula yang terlampau banyak, masam apa semua. Kalau nak okey, makan jeruk sayur. Jeruk sayur memang sangat membantulah. Jeruk sayur dia lagi bagus daripada probiotik yang jual kat farmasi. Jeruk sayur. Kalau orang Jepun dia panggil sukemono. Iaitu dia jerukkan sayur apa semua dengan gula, dengan garam. So boleh study lah untuk benda ni. Tengok dekat kita punya boleh tengok dekat Google. Jom kita buka sekali tengok sukemono ni macam mana. Okey. Macam ni lah. Okey, ni kita tengok. Yang ni dia ada lobak putih, ada zucchini, ada jerukkan sekali dengan carrot apa semua. Yang ni lah. Yang ni dia lagi bagus daripada probiotik yang jual dekat farmasi. Complete probiotik. Ni jeruk untuk timun. Okey, petua nak kurangkan SIBO. Nak kurangkan SIBO, kita kena limitkan untuk kita punya pengambilan serat lah. Pengambilan serat, kita punya buah manis, benda bertepung, benda yang boleh menapai lah, senang kata. Benda nasi lah lagi, benda yang boleh menapai. Sebab bila kita ada masalah SIBO, bermaksud kita ada berlaku pencambahan bakteria dekat atas usus kecil kita ni. Okey, kita contoh kata kita ada usus kecil kan tuan. Okey, ni kata ni permulaan usus kecil kat sini lah. Ni kata kita punya 2 denam kat sini lah. 2 denam kita kat sini. Ni kita punya
permulaan usus kecil kita, berlakunya pencambahan bakteria dekat kawasan atas ni. So bila kita makan benda bergula, berserat apa semua, dia akan masuk kat sini, bakteria kat sini akan mengambil kesempatan untuk hadam sekali bakteria, dia ambil sebagai sumber tenaga dia melalui proses penapaian. So dia akan bebaskanlah gas ikut jenis-jenis bakteria sama ada hidrogen ke, karbon dioksida ke, methane lah. So gas ni yang buat kembung. So dia akan keluar muka perut kita ni sebagai sendawa lah. So sendawa ni sekali dia akan bawa kita punya asid perut ni sekali lah. Yang ni yang buat jadi reflux. Reflux ni berlaku bila kita punya perut sekali dia kecil, kebang kecut, dia picit, kita punya gastric juice tu naik ke atas. Okay. So nak kurangkan sibuk, macam saya cakap, amal 5 plus, makan daging banyak, kurangkan sayur. Lepas tu kita tengok stage by stage lah, macam mana nak exercise sikit-sikit, top up vitamin, mati vitamin bila perlu, ambil probiotik bila perlu. Bila sampai stage sekian, kita top up slow. Okay. Tuan Azwan, kalau nak minum air kadang-kadang boleh keluar kat hidung tu, punca apa tu? Okay. Punca apa keluar tu? Dia macam sendawa. Kalau kita minum air, tersedak, tersendawa waktu tu memang keluar air kat hidung jugalah. So itu je lah punca dia. Ataupun terbatuk pun keluar air kat hidung juga. Okay, saya rasa saya explain lah untuk hari ni punya tekak-tekat. So saya recap balik. Untuk masalah tekak-tekat adalah disebabkan oleh masalah acid reflux ataupun silent reflux. Cara untuk kenal dia senang sahaja. Kita akan rasa macam susah nak menelan air liur, lidah rasa masam, hidung rasa sempit, tekak rasa kering. Yang ni untuk kenal dia. So untuk selesaikan, okay, so untuk selesaikan masalah ni kita perlu okay, so untuk selesaikan masalah ni kita perlu ambil Alpha Plus untuk balancekan balik kita yang bakteria dekat kawasan atas usus kecil kita. Lepas tu MBB lah, start untuk keluarkan stres, badan daripada stres supaya kita punya penghadaman kembali normal, proses kemut najis kembali lancar balik seperti biasa. So benda ni takes time. Untuk selesaikan masalah SIBO ni kadang-kadang sampai 6 ke 7 bulan juga, sebab benda ni memang ambil masa. Tapi dalam 6 ke 7 bulan tu badan rasa 99% sihat lah, cuma ada sikit-sikit sendawa sahajalah. Okey tuan, dulu pernah ada kumah H60, dah makan antibiotik, selain itu apa yang perlu saya amalkan, pemakanan atau ubatan? Kalau H. pylori tu lah. Untuk H. pylori ni dia habitat memang dekat kawasan perut lah, cuma bila berlaku ulcer, berlaku luka ataupun ulcer, dia memang akan gerudi kepala dia dekat situ, dan lepas tu dia keluar dia punya lapisan alkaline dia untuk melindungi kita punya perut daripada kita cedera lagi teruk. Bagi pendapat saya dia adalah satu keperluan, tapi untuk conventional punya style memang dia hapuskan bakteria H. pylori ni. Apa yang akan berlaku, kita tak boleh nak regulate kita punya hormon kelaparan sebab dia regulate kita punya leptin sekali. Okey, kalau untuk pemakanan atau ubat-ubatan, makan seperti biasa, praktis MBB lah, praktis MBB, ambil Alpha Plus. Lepas tu kita tengok progres macam mana. InsyaAllah kalau ikut betul-betul selesai masalah. Kalau ada sendawa-sendawa apa semua, reflux apa semua, badan pening, mood tak ceria apa semua, anxiety disorder, selesai. Okey, saya rasa itu saja ya. Okey, kita jumpa lagi lah lepas raya. Bawa kereta elok-elok lah balik kampung tu ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.